Sebut sahaja ikan bilis, kerangupan ikan kecil ini sudah membuka selera. Ada yang menjadikannya sebagai perencah, digoreng sambal, malah tidak kurang pula yang menggunakannya sebagai bahan perasa. Apakah kebaikannya? Ikan bilis ni bagus untuk jantung dan macam-macam lagi lah. Khasiat dia, tapi kita tak digalakkan makan selalulah. Ikan bilis ini mengandungi protein yang boleh menguatkan tubuh badan kita. Ikan bilis ini adalah seperti ikan-ikan yang lain dan juga alternatif daging tanpa lemak yang kaya dengan sumber protein dan juga kalsium. Ikan bilis walaupun saiz dia kecil tapi dia sangat baik untuk kesihatan jantung, gigi dan tulang disebabkan oleh kalsium dan zat-zat yang lain. Dia datang dari laut, mudah untuk kita makan, mudah untuk dimasak dan dia tahan lebih lama kalau disimpan. Baik untuk ibu mengandung, sebab kan kalau ibu mengandung ni kan, diorang kena pastikan diorang punya hemoglobin tu lepas standard untuk ibu mengandung. Jika dahulu ikan bilis boleh dikatakan lauk yang murah, namun di atas permintaan ramai, harganya semakin melonjak tinggi. Benarkah ikan bilis mempunyai khasiat seperti yang diperkatakan? Dan adakah ia memudaratkan jika diambil secara berlebih-lebihan? Meskipun bersaiz kecil, hasil laut ini mempunyai keenakannya tersendiri. Itu dia, meskipun bersaiz kecil Hawa, tetapi ia mempunyai keenakannya yang tersendiri. Dan kalau kita cakap ataupun melalui pembacaan kita kan, kalau kita lihat ikan bilis ni ada terdapat pelbagai juga khasiat ataupun kebaikannya. Tetapi kalau diambil secara berlebihan juga, mungkin ada boleh mendatangkan mudarat kepada diri kita. Ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini, bagi penggemar ikan bilis ataupun yang tak suka makan ikan bilis, hari ini mungkin boleh membantu anda untuk mengetahui tentang apakah khasiat dan juga keenakan serta keunikan resepi ikan bilis ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan untuk menerangkan dengan lebih jelas, bersama kita di dalam talian ketika ini iaitu Nur Shakila Pingi, iaitu pegawai pemakanan dari KPJ Ampang Puteri Specialist. Hello, Assalamualaikum Puan Shakila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Shakila? Alhamdulillah sihat. Okey, Shakila, tadi kita dah pun dengarkan sedikit laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita pada hari ini. Mungkin Shakila boleh kongsikanlah juga, kalau kita cakap tentang ikan bilis ni, apakah sebenarnya kebaikan ataupun apa pula sebenarnya keburukan kalau kita mengambil secara berlebihan? Kalau boleh dikongsikan secara ringkasnya dahulu kepada penonton-penonton wanita hari ini. Okey, ikan bilis sebenarnya sejenis ikan yang mana memang kaya dengan protein, kalsium dan juga omega 3. Juga zat besi lah jika diambil secara segar. Tapi apabila telah dikeringkan, jumlah ada penambahan mineral segi sodium pula lah yang mana boleh menaikkan tekanan darah lah, yang mana tidak sesuai diambil secara berlebihan. Okey, tak boleh ambil secara berlebihan. Tetapi kalau saiz ikan bilis ni kan kecil-kecil, terutamanya kalau dalam sambal ke, kalau digoreng ke kan, ambil sikit-sikit sebenarnya jadi lagi banyak. Boleh tak kalau kita nak tahu portion banyak mana yang sesuai untuk kita makan sekali makan? Banyak mana tu? Lebih kurang untuk yang kita kata untuk cawan kecil tu, teacup tu, lebih kurang 1/3 hingga 2/3 cawan sahaja. Okey, Shakila, mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, ikan bilis ni sebenarnya boleh dikatakan setiap rumah, kalau orang kita ni mungkin ada ikan bilis, sebabnya nak dijadikan bahan perencah ke, ataupun dijadikan ikan bilis goreng ke. Kalau macam saya kat rumah, mesti ada ikan bilis yang dah siap-siap goreng tu, nak makan dengan nasi goreng ke, nak makan dengan nasi putih ke, lagi-lagi menjelang bulan puasa nanti kan. Tetapi dari segi khasiatnya, kalau boleh kita kongsikan juga, kalau kita lihat tadi tinggi juga dengan vitamin A, ada juga tinggi dengan kalsiumnya. Tetapi boleh tak kalau kita kongsikan dari segi khasiat-khasiat yang terkandung di dalam ikan bilis ini dahulu? Okey, untuk ikan bilis, untuk protein memang sumber protein lah yang mana perlu untuk penubuhan sel baru, untuk kalsium untuk gigi dan tulang. Cuma ikan bilis yang dikeringkan yang tidak sesuai ialah jumlah protein akan berkurangan bila proses pengeringan dilakukan. Okey, begitu juga dengan omega 3 yang ada lah, dia akan berkurangan semasa proses pengeringan dilakukan. So pengambilan secara sederhana tu, maksud saya
jika nak makan macam sambal macam tu, hanya satu sudu besar sahaja dan bukan setiap hari lah. Alamak. Okay. Tapi boleh tak nak tanya juga, kadang-kadang ada orang kata bagi mereka yang mengalami masalah gout dan sebagainya ni, tak boleh nak ambil ikan bilis ni. Tapi sedangkan kadang-kadang kita ni kalau ambil ikan bilis tak mungkin kita ambil satu sudu kan. Kita ambil macam satu genggam. Jadi bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ni, adakah dibolehkan mengambil ikan bilis ni ataupun mungkin ada jumlah sederhana yang boleh dimakan oleh mereka? Okey, sebenarnya ada 3 golongan yang kita tak galakkan mengambil ikan bilis. Yang pertama, betul mereka yang mempunyai gout kerana ikan bilis mempunyai purin yang tinggi lah. Yang kedua, mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi kerana kandungan garam yang tinggi. Dan yang ketiga, untuk mereka yang ada high kolesterol. Tapi ini bergantung cara ikan bilis tu dimasak. Sekiranya hanya sebagai bahan rencah, tiada masalah. Tapi untuk high cholesterol, sekiranya digoreng, masak sambal, masak kicap, kita tak galakkan. Tapi sentiasa boleh buat pengurangan, pengubahsuaian. Contohnya masak ikan bilis dalam air fryer ataupun gulingkan minyak sedikit sahaja, boleh. Cara itu lebih menyihatkan dan lebih baik. Baik, Puan Shakila, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Seawal usia berapa boleh mereka makan ikan bilis ni, Puan? Ikan bilis sekiranya untuk kanak-kanak bawah 2 tahun, selain kita memang galakkan perlulah dibersih dan direndamkan beberapa kali untuk membuang sebanyak sodium yang boleh. Tapi untuk lebih daripada 2 tahun, mengambil saya sederhana lah. Macam saya kata, satu sudu besar dah cukup. Cuma dia bukan pengganti protein yang baik lah. Maksudnya masih perlu makan ikan biasa, perlu makan ayam, masih perlu makan. Okey. Puan Shakila, kalau boleh dikongsikan juga melalui pembacaan, kalau boleh dibetulkan kalau saya salah, katanya kalau memakan ikan bilis yang tidak dibuang kepala ataupun isi perutnya juga mempunyai kandungan kolesterol yang lebih tinggi. Sebab kadang-kadang ada juga dalam kalangan kita ni memang suka makan ikan bilis hitam tu kan, memang ada kepala, memang ada isi perutnya tak dibuang. Itu lagi sedap, lagi kalau kita tumis dengan cili padi dan juga bawang. Jadi sejauh mana kebenarannya ini, ikan bilis yang tidak dibuang kepala dan juga kulit ini boleh mendatangkan lebih banyak kemudaratan sebenarnya? Yang tu betul sebab bahagian kepalanya dan bahagian isinya memang lebih tinggi kolesterol lah. So lebih baik dibuang daripada diambil bersama lah. Yang tu memang betul. Okey, baiklah. Mungkin secara ringkas boleh Puan Shakila kongsikan juga kepada penonton kan tentang kebaikan ikan bilis ni juga, terutamanya dalam harian dan dalam masa yang sama kena berpada-pada juga supaya tidak mendatangkan apa-apa mudarat kepada mereka. Okey, ikan bilis cara yang dipraktikkan, yang pertama perlu dicuci bersih. Yang kedua perlu direndam dan dibilas beberapa kali. Dan selalunya kita galakkan ikan bilis digunakan sebagai rencah makanan lah. Contohnya goreng sayur, letak ikan bilis, atau masak nasi goreng, letak ikan bilis. Cuba elakkan yang perlukan penggunaan minyak yang banyak. Yang tu yang penting. Puan Shakila, mungkin nak tanya juga satu lagi soalan. Kalau dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu kan khususnya, kebiasaannya bagi mereka yang dalam pantang ni, ikan bilis ni antara salah satu menu yang cukup popular. Jadi pengambilan ikan bilis hari-hari dimakan bersama dengan lada hitam dan sebagainya ini, adakah dibolehkan ataupun sebenarnya perlu ada jumlah yang ditetapkan bagi mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah yang kita tidak mahu di masa hadapan, Puan Shakila? Macam saya kata tadi, selepas bersalin sangat penting untuk makan jumlah protein yang cukup untuk make sure luka cepat elok. So ikan bilis boleh sebagai perasa sahaja tapi bukan sumber protein utama. Maksudnya mungkin satu sudu ikan bilis saja, kemudian perlu ada sumber ikan yang lebih high quality lah, ikan tenggiri, ikan cecaru ke, ikan perlu segar, ada ya? sekali dia sebagai bahan perasa sahaja. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Shakila atas perkongsian. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton dan juga kami pada hari ini. Terima kasih Puan Shakila.